Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi, dan ustaz seperti biasa di Yaman waktunya adalah waktu petang, lepas daripada asar, dan tidak lama lagi akan masuk waktu maghrib di sini. Dan diharap kepada semua para jemaah yang dapat mengerjakan solat di awal waktu, dan jangan kita melengah-lengahkan waktu, bahkan sembahyanglah di awalnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan kepada kita semua. Dan didoakan juga kepada rakyat Malaysia agar diberi kebaikan di sisi Allah, dan mohon agar doakan kepada adik ipar Ustaz yang bernama Sazwani. Beliau sedang ditidurkan sekarang ini. Moga-moga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit beliau. Dan dapat tahu di kampung Al-Fakir, di negeri Al-Fakir di Terengganu sana, katanya banjir yang agak besar, lebih-lebih lagi di kawasan Hulu Terengganu. Kita doakan kepada yang diuji oleh Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kebaikan, memberi rahmat dan memberi pertolongan kepadanya. Tidak ada pertolongan yang besar kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersua lagi di dalam pengajian kitab Hikam, satu kitab yang di dalamnya penuh dengan kata-kata hikmah yang kalau kita mengkaji, memerhatinya, kita akan dapat merasakan. Yang pertama, betapa hebatnya pengarang kitab kita ini, Syekh Ibn Athaillah, dan memberitahu juga kepada kita bagaimana kita nak menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sampai pada muka surat 101. Sudah 101. Kalau tidak silapnya pengajian kitab kita ni kita bermula ketika mana Covid. Ketika mana Covid, bermakna sudah hampir 2 tahun lah pengajian kitab kita ini. Rasa-rasanya begitu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi bidaraini amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, tahaqqaqa bi'awsafika yamudduka bi'awsafihi. Maksudnya, tahqiqkan olehmu akan segala sifatmu, nescaya ditolong engkau dengan segala sifatnya, yakni sifat Allah. Maka manakala engkau bertambah akan tahqiq pada segala sifatmu, nescaya bertambah engkau beroleh tolong daripada segala sifatnya, sifat Allah. Tahaqqaqa bi awsafika. Pastikan kamu benar-benar, tahaqqaq ni benar-benarlah kamu dengan sifat kamu. Yakni kamu kena kembalikan sifat asal kamu. Ada sifat asal, ada sifat yang mendatang. Sifat asal kita ini sifat lemah, fakir, hina. Ini sifat asal, sifat asal manusia. Kemudian sifat yang mendatang. Kalau yang lemah jadi kuat. Kalau yang hina jadi mulia. Kalau yang fakir jadi kaya. Maka itu sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang itu adalah sifat yang Allah beri kepada dia. Allah Ta'ala beri kepada dia, namun sebenarnya pada hakikatnya sifat itu tidak ada pada dia. Maksudnya apa? Maksudnya Allah beri dia kaya, tapi hakikatnya dia tidak ada pun kekayaan.
Allah beri dia mulia, hakikatnya dia tidak ada kemuliaan. Agar Allah Ta'ala beri dia kuat, hakikatnya dia dhaif, tidak ada kekuatan. Maka sifat asal dia inilah sifat kehambaan. Tetapi setelah Allah memberi nikmat kepada hamba-hambanya, bila Allah memberi nikmat, bila Allah Ta'ala beri nikmat, maka kadang-kadang manusia itu lupa kepada Allah. Maka dia merasa dia alim, sebagai contoh, bila Allah memberi ilmu. Maka dalam keadaan macam itu, selagi mana dia tidak kembalikan kepada sifat kehambaan dia tadi, maka dia tidak akan dapat pertolongan Allah. Maka tahaqqaq bi awsafika, kamu kembalikan kamu dengan sifat-sifat kamu. Kamu kembalikan dengan sifat-sifat engkau, dengan sebenar-benarnya, merasa ataupun kamu benar-benar mengembalikan sifat kamu ini dengan erti kata kamu merasa diri kamu lemah, fakir dan seumpamanya, nescaya ditolong engkau dengan segala sifatnya, nescaya Allah akan menolong dengan sifat Allah yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha memiliki segala-galanya. Maka kenapa seseorang itu dia tidak mendapat pertolongan Allah? Antara sebabnya dia tidak lagi mencabut pakaian kehambaan dia, dia masih lagi tidak memakai pakaian kehambaannya. Maka dalam keadaan macam itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kesempitan antara jalan. Allah Ta'ala datangkan kesempitan, Allah datangkan kesusahan, Allah datangkan kemiskinan, Allah datangkan kefakiran, Allah datangkan musibah. Maka dengan kedatangan kesempitan, musibah dan seumpamanya, apabila seseorang itu menyedari sifatnya yang lemah, sifatnya yang dhaif, kehidupan dia, maka dia akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Jadi untuk mendapat pertolongan Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan duduk dalam keadaan sombong diri dengan apa yang Allah beri kepada kita. Tak kiralah, boleh jadi sombong dengan ilmu, boleh jadi sombong dengan harta, boleh jadi sombong dengan pangkat, boleh jadi sombong dengan kedudukan, boleh jadi sombong dengan pengaruh ramai. Itulah yang jadi membawa manusia itu terhijab dia dengan Allah, bahkan menyebabkan penghalang dia untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian, untuk kita ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita ini kembalikan sifat kita. Mengembalikan sifat kita. Manusia adalah hamba Allah. Manusia adalah hamba Allah yang memiliki sifat-sifat serba kekurangan, lemah, hina dan sebagainya. Dan sifat-sifat inilah semestinya diakui dan disedari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan pengakuan ini, dengan kita mengaku dan kita menyedari bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa, maka yang demikian itu akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti seseorang itu dia ini benar-benar kembalikan sifat dia kepada Allah, sifat kehambaannya itu, yakni dia menjauhkan diri daripada sifat ujub, sifat bangga, sifat sombong dan seumpamanya. Maka seseorang tadi, apabila sahaja dia inginkan sesuatu, dia hendaklah kembalikan kepada Allah. Kalau dia inginkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hendaklah mengadu, memberitahu, mengakui dirinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan bahawa apabila seorang hamba sedang di dalam kehinaan, dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, lalu dia berkata, wahai zat yang maha mulia, siapakah yang dapat menolong hamba-Mu yang hina ini? Kalaulah seorang hamba itu berkata, wahai Tuhan yang maha mulia, siapakah yang dapat menolong hamba-Mu yang hina ini selain daripada Engkau? Lalulah orang yang mengatakan demikian ini, orang yang mudah mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia mengasihi, menyukai akan hambanya yang mengakui akan kelemahan dirinya. Maka dengan itu
pastikan kita ini, buktikan kehambaan kita dengan sebenar-benar, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan pertolongan kepada hamba-Nya. Sebab itu seorang seorang sufi mengajar kepada kita, namanya adalah Syekh Abu Hasan Syazili. Dia mengatakan bahawa adanya ubudiyah yang betul, orang yang benar-benar duduk di dalam ubudiyah adalah dia melazimi ataupun dia mengekali rasa kepakaian, rasa kelemahan, rasa kehinaan secara istiqamah, secara berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu sifat yang perlu ada bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kita maknanya merasa kita memiliki, merasa diri kita ada kehebatan dan seumpamanya. Kata guru Al-Faqih, guru Ustaz pernah, satu orang guru Ustaz pernah berkata, dia mengatakan, dia kata, ya Ustaz, letakkan kehebatan tu milik orang lain, jangan letakkan kehebatan tu milik kita. Aku ini sudah hebat, aku boleh baca kitab Arab, aku boleh bercakap Arab, aku ini boleh berceramah, aku membaca kitab orang lain tidak boleh baca kitab seperti aku ini ceramah lebih pada orang lain. Jangan begitu, buangkan sifat macam itu. Letakkan kehebatan duduk pada orang lain. Yang hebat semua orang lain. Kata guru Al-Faqih, guru Ustaz dulu, dia memesan, dia kata, letakkan segala kehebatan pada orang lain dan segala kelemahan, kehinaan kepada diri kita. Pada diri kita. Biarkan orang menceritakan tentang kehebatan dia. Saya Ustaz, kalau saya ini impak, saya akan buat macam ni, macam ni. Maka biarkan dia itu menceritakan kehebatan dia. Letakkan kehebatan itu milik Allah, kita tidak ada kehebatan. Lalulah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mengajar satu doa, ya ghaniyun man lil fakiri siwaka. Wahai yang maha kaya, kepada siapakah nak diserahkan orang yang fakir? Ya qawiyun man li dhaif siwaka, ya qadir man li ajiz siwaka. Lalu dia kata, wahai yang maha kaya, dengan siapa nak diharapkan lagi selain pada engkau? Dengan wahai yang maha kaya, dengan siapa orang yang dhaif ni nak serahkan? Dengan siapakah orang yang hina ini nak diserahkan? Maka dalam keadaan macam itu, letakkan sifat itu, kehambaan, kehinaan itu duduk pada diri kita. Maka apabila kita memahami ini, kita jangan merasakan bahawa kita layak mendapat kemuliaan, sedangkan kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, walillahil izzati walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul, bagi orang yang benar-benar beriman. Allah mulia, Rasul mulia. Orang beriman mulia macam mana? Orang beriman mulia apabila dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya, bila nak balik Malaysia? InsyaAllah Ustaz akan balik juga Malaysia. Sampai masa nanti Ustaz akan balik. Balik ni ada dua. Satu balik sekejap, kemudian pergi semula. Lepas tu balik satu lagi, balik tu memang habis belajar dah maknanya. Tapi tak tahu bila habis belajar. Sebab semakin belajar semakin jahil, semakin belajar semakin jahil. Jadi tak tahu bila balik. Dan melihat kepada kemampuan ada di sini. Kalau mungkin tak mampu nak duduk lama, Ustaz akan baliklah. Begitu insya-Allah. Baik, kita kembali. Lalu dikatakan lagi, dan wajah tahqiq dengan segala sifatmu itu, bahawa engkau tilik dalam tiap-tiap segala ahwalmu. Dan bagaimana dengan wajah tahqiq tadi? Kamu nak benar-benar memastikan bahawa kamu ini duduk di dalam sifat itu. Duduk dalam sifat itu, maka kamu tengok akan keadaan kamu. Memanglah kadang-kadang bila kita tak ada duit, kita rasa hina. Tapi bila kita ada duit, kita rasa mulia pula. Maka kita boleh tengok keadaan. Benar-benar kamu nak tahqiq macam mana? Tengok dalam ahwal kamu. Ahwal macam mana? Tengok dalam keadaan. Yakni ketika mana kamu sakit,
Ketika mana kamu sehat, ketika mana kamu kaya, ketika kamu miskin, ketika mana maknanya ketika mana lagi dalam keadaan orang hinakan kamu, rasa macam mana? Maka orang yang duduk dengan Allah, mereka tidak terkesan kaya, miskin, hina, fakir, itu tak kisah. Tetapi bagi mereka, mereka memikirkan bagaimana urusan mereka dengan Allah. Kadang-kadang begitu. Kalau orang tu nak tahu sifat dia, kalau orang yang miskin, dia rasa hina sebab dia miskin, dia rasa hina, lalu dia kata, ya Allah, hinanya aku, ya Allah. Lalulah Allah Ta'ala beri kaya, lupa dia. Itu dia belum lagi bersifat dengan sifat kehambaan, dengan sifat benar-benar kehambaan kepada Allah. Jadi nak tengok macam mana? Tengok keadaan setiap ahwal dia. Tengok keadaan dia. Maknanya ketika mana Allah Ta'ala memberi dia, dari segi zahir lah kita cakap, kita tak membahaskan dari segi batinnya, kita zahir dia. Bagaimana kalau Allah Ta'ala beri dia harta banyak? Bagaimana kalau dia diberi pengikut ramai? Pengikut yang ramai, pergi ke mana-mana pujian, mendapat pujian, maka timbul kesombongan, cakap pun dah lain dah, lupa kepada Allah Ta'ala, maka hilang sifat tawaduk, dan hilang rasa diri hina, rasa diri mulia. Maka ini menunjukkan bahawa kamu belum benar-benar tahqiq, mana kamu belum lagi sebenar-benarnya duduk di dalam kehambaan kepada Allah. Maka tengok dalam keadaan setiap ahwal kamu, setiap ahwal kamu. Begitu juga orang ahli ibadat. Orang ahli ibadat, walaupun dia banyak berzikir kepada Allah, walaupun dia banyak berzikir, walaupun dia banyak baca Quran, walaupun dia banyak ibadat, hati dia tetap merasakan bahawa dia tidak ada amal. Ini baru dikatakan bahawa orang itu tahqiq dalam ubudiyah. Sebenar-benar ubudiyah adalah tidak merasa memiliki apa-apa. Itu maknanya. Tetapi kalaulah ketika mana dia beramal, dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, kemudian dia tengok ini apa ahli maksiat ini bila masuk neraka, mati terus masuk neraka, kata dia. Maknanya ini orang ini akan dilaknat oleh Allah. Jadi ungkapan macam itu seolah-olah menyucikan diri dia. Sehingga kan Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Ayyuhal Walad, lupa dah, dalam satu kitab beliau mengatakan bahawa kalau orang tu kata moga-moga biar dapat hidayah dah orang tu, bila lagi nak sedar kenyataan macam ini bagus, kata Imam Ghazali. Benar kenyataan ini, tetapi tidak mustahil dia boleh jadi di dalam perkataan ini, termasuk perkataan ujub di dalam hati, termasuk ujub di dalam hatinya, seolah-olah dia kata bila tahu nak dapat hidayah, bila tahu orang tu nak jadi molek, tak macam aku, seolah-olah dia mengatakan begitu. Maka demikianlah dikatakan bahawa tengok dalam keadaan dia, ahwal dia, keadaan dia, biar dia duduk dengan Allah Ta'ala. Jadi demikian, kalau boleh kita ini maknanya cuba istiqamahkan di dalam amal kita, walaupun kita ini dalam keadaan diberi nikmat yang banyak, ataupun Allah Ta'ala tarik nikmat pun, kita tetap cuba melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian dikatakan lagi, maka engkau lihat lemahmu dan dhaifmu dan fakirmu. Tengok ketika itu, ketika mana masa kita miskin, fakir, bolehlah kita kata kita dhaif, kita lemah, kita fakir. Bagaimana kalau Allah Ta'ala uji kita mendapat kedudukan? Maka tengok ketika itu, sehingga kamu dapat merasakan betapa lemah kamu, dhaif kamu, fakir kamu dan hina kamu. Lemah, dhaif, lebih kurang lah, fakir, hina dalam tiap-tiap sesuatu, dalam setiap sesuatu. Walaupun sudah beribadat pada Allah, walaupun sudah melakukan amal yang soleh, walaupun ada kedudukan, walaupun diberi kemuliaan, tetap merasakan bahawa dirinya hina di hadapan Allah. Di hadapan Allah Ta'ala. Ingat bagaimana kisah zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa AS ada seorang lelaki yang soleh, dan ada satu orang
ahli yang melakukan maksiat lah katanya, melakukan maksiat. Maka ketika mana datang Nabi Musa, sang maksiat ini berkata, itu Nabi Musa, aku malu nak dekat dengan dia, kerana dia seorang lelaki yang soleh. Jadi dia malu nak pergi dekat dengan tu. Lalulah lelaki yang bermaksiat itu nampak satu orang lelaki yang soleh, ingin pergi kepada Nabi Musa, berjalan pergi ke Nabi Musa. Maka dia berkata, aku nak pergi ke Nabi Musa, aku merasa malu, tapi aku nak pergi dekat lelaki soleh tu, aku nak tumpang dia, nak duduk bersama dengan dia, walaupun tidak boleh duduk dekat Nabi Musa pun nak duduk dengan dia. Maka berlari ahli maksiat ini pergi kat lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh itu tengok sang maksiat tadi berlari pergi ke dia. Dia berkata, nanti kalau orang ini ahli maksiat, nanti kalau dia duduk dengan aku, nanti Allah melaknat dengan aku. Maka aku pun lari, baik aku lari daripadanya. Larilah pergi jumpa Nabi Musa. Maka yang seorang ini lari pergi Nabi Musa, yang seorang ini kejar orang tadi. Kedua-dua sampai di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa memberitahu kepada kedua orang ini, adapun kamu dua orang ini, Allah memberitahu kepada aku, yang si soleh tadi ketika dia memandang kepada orang yang maksiat tadi, maka Allah mencabut segala amalan dia. Amalan dia, menjadikan tercabut kesolehan dia. Orang yang maksiat tadi, dia pergi dekat orang soleh dengan niat dia rasa hina dirinya, Allah Ta'ala letakkan dia, tulis di kalangan orang yang soleh. Kenapa? Kerana perasaan bangga yang ada sedikit, itu menyebabkan orang itu dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Lalu dikatakan lagi, dan dalam tiap-tiap suatu, maka apabila engkau berkhendak umpamanya akan sesuatu hajat, maka engkau takdirkan akan maut yang menghantar ia, iltizam, dan antara hajat itu dengan sekira demikian engkau lihat bahawasanya pekerjaan itu tiada bagimu dan tiada daripadamu. Maka di antara yang diberitahu ini bahawa apabila sahaja seseorang itu, apabila seseorang tadi dia ini benar-benar berhajat kepada Allah, apabila seorang tadi nak jadikan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah, pasti dia akan dapat melihat, maknanya dia akan melihat bahawa kematian itu hampir dengan dirinya. Sebab apa? Sebab orang yang sudah dekat dengan Allah, dia suka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingatan dia kepada kematian tadi menyebabkan dia ini semakin merasa dirinya hina, lemah, fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sekira demikian engkau lihat itu bahawasanya pekerjaan itu tiada bagimu dan tiada daripadamu. Apabila sahaja seseorang itu, bila dia sentiasa mengingati kematian, sehingga dia merasakan setiap amalnya itu tidak ada datang daripada dirinya, dia tidak ada datang pada dirinya. Seperti dia mengatakan, aku ni telah sembahyang banyak, aku telah zikir banyak aku berzikir hari ini, banyak aku berzikir, maknanya banyak aku beramal, ada lagi pada dirinya. Tetapi orang yang sudah dekat dengan Allah, kematian itu bagaikan berada di hadapan matanya, ada di hadapan matanya, dan dalam waktu yang sama segala amal yang dia lakukan tu dia menyedari tidak ada daripada dirinya, bukan datang daripada dirinya. Maknanya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang beramal, kita dah beritahu dah, kemarin kedua, ada dua golongan. Satu yang mengatakan dia bila dia beribadat kepada Allah, bila dia beribadat dia puji Allah, dia kata, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menolong aku dalam melakukan amal. Yang seorang lagi dia beribadat, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon maaf di atas kekurangan ibadat aku.
Yang ini dia beribadat, tetapi dalam beribadat dia minta maaf di atas kekuatan. Aku minta ampun ya Allah di atas ibadat aku, di atas ibadat aku. Yang seorang lagi, ya Allah Tuhanku, aku bersyukur kerana Engkau memberi kepada aku melakukan ibadat. Maka ulama mengatakan bahawa bersyukur kepada Allah kerana memberi ibadat itu lebih afdal daripada mengatakan ada amal tapi tidak sempurna. Jadi banyak ada orang yang bertanya mengenai istiqamah contohnya. Jadi istiqamah ini antara jalan dia, seseorang yang boleh istiqamah memang antara jalan dia adalah mengingati akhirat. Mengingati akhirat, mengingati akan kematian, mengingati akan akhirat. Jadi dan menyedari akan dirinya. Dia sedar akan diri dia ini dhaif, dia ini hamba Allah. Dia yang pertama, dia sedar dirinya hamba Allah. Bila sebuah hamba, bermakna dia pakai, dia lemah, dia hina, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyedari bahawa dia ini akan mati, dan dia akan membawa amal. Yang ketiga, dia mengetahui bahawa kehidupannya yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Tiga perkara ini adalah perkara yang mendorong dia istiqamah di dalam amal. Itu antaranya tiga perkara yang mendorong istiqamah di dalam amal. Baik. Maka tahaqqaqa bidzalika yamudduka bi'izzatihi. Tahqiqkan oleh kamu akan kehinaanmu. Maknanya kamu benar-benarkan, kamu pastikan akan diri kamu ini hina. Nascaya ditolong engkau dengan kemuliaan. Nascaya Allah menolong kamu dengan kemuliaan Allah. Kerana yang mulia itu adalah Allah Ta'ala, maka adalah engkau mulia dengan dia. Maka orang yang merasa hina di hadapan Allah, dia menjadi mulia. Tetapi orang yang merasa mulia, dia menjadi hina. Dia menjadi hina. Jadi merasa hina di hadapan Allah, nascaya Allah Ta'ala akan muliakan dia. Sebab itu dikatakan bahawa wa antum azillah. Allah menolong tentera Badar. Kenapa? Tentera Badar merasa hina. Hina itu bukan orang kafir hina dia. Kedudukan dia lebih hina pada orang kafir, tidak. Tapi dia merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita merasakan diri kita mulia? Sedangkan kita ini dosa banyak. Dosa lidah tak habis-habis. Hari ini dosa apa banyak? Rasa-rasa dosa tangan rasa banyak. Kadang-kadang bila orang tulis satu benda, dia tulis tulisan tu membawa fitnah. Ingat, kadang-kadang tulisan tu membawa fitnah tu tersebar. Bila tersebar, akhirnya nak minta maaf jadi masalah. Jadi masalah. Maka dengan sebab itu jaga-jaga para jemaah. Kita jaga lidah kita, kita jaga tangan kita, kita jaga mata kita, kita jaga anggota kita. Barulah Allah memberi kemuliaan. Maka dengan kemuliaan Allah Ta'ala inilah maknanya Allah menolong apabila seorang tadi benar-benar merasa dirinya hina. Jadi sedar tidak sedar begitu. Kita nak mulia apa? Kita rasa kita banyak ibadat, nikmat Allah bagi kita rezeki lebih banyak, tak patut kita dapat. Nikmat Allah tu, dengan nikmat Allah Ta'ala tu kita tak patut buat. Maknanya dengan nikmat Allah kita tidak patut. Allah bagi kita rezeki banyak, kita ibadat tu sikit saja, rasa macam tidak patut. Tu pun rasa diri mulia. Ni ada satu soalan kejap kita jawab soalan boleh? Tak nak baca. Tak apalah, tak tahu dia nak baca. Baik, kita sambung sikit lagi. Kata Syekh Asy-Syibli rahimahullah ta'ala, rahmatullah alaihi, dan sesungguhnya telah telah kuhinakan hingga memuliakan dalam hinaku tiap-tiap sesuatu yang hina, dan kumuliakan hingga tiada memuliakan seseorang melainkan padaku dan pada orang yang telah kumuliakan
aku muliakan padanya. Jadi dikatakan bahawa Imam Shibli ini Allah Ta'ala jadikan dia ni satu imam, satu wali Allah yang besar. Dan beliau ni dikatakan kalau tidak silap dia adalah orang yang beramal dengan ayat laqad ja'akum al-Imam Shibli. Imam Shibli. Jadi Imam Shibli kata aku ini hinakan. Dengan sebab aku hinakan diri aku ini, telah aku hinakan hinggalah mendapat kemuliaan. Kemuliaan. Jadi bila mendapat saja kemuliaan, maka orang akan memberi kemuliaan kepada dia, sedangkan dia telah merasa dirinya hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau tidak silap kisahnya Imam Shibli. Imam Shibli ni beliau ini satu ketika dahulu ada satu jawatan. Kalau tidak silap Imam Shibli sebenarnya dia ada satu jawatan, yang mana jawatan dia ini jawatan ini macam gubernur, macam kalau kita kok macam menteri besar lah maknanya, ataupun wakil rakyat gitu. Tapi hidup dia ini agak menindas orang bawahan. Maka dia ini pengaruh dia ramai. Tetapi satu ketika itu ada satu orang yang bernama Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi ini pengikut dia ramai. Ini pengikut ramai dari segi ilmu, yang dia pengikut ramai dari segi pangkat. Ternyata pengikut dari segi ilmu ini lebih ramai, menyebabkan Imam Shibli dia tidak puas hati. Masa itu dia tak jadi imam lagi. Maka dia pun pergi dekat Syekh Junaid Baghdadi. Pergi dekat Syekh Junaid Baghdadi, dia dengar kuliah Syekh Junaid Baghdadi. Akhirnya hatinya terkesan, lalulah dia ingin menjadi anak murid kepada Syekh Junaid Baghdadi. Bila dia nak jadi anak murid kepada Syekh Junaid Baghdadi, apa yang Syekh Junaid Baghdadi buat? Sebab dia dah rasa dirinya hebat, dah rasa mulia, maka Syekh Junaid Baghdadi mentabiah Imam Shibli supaya Imam Shibli menjadi peminta sedekah. Maka Imam Shibli jadi peminta sedekah. Jadi peminta sedekah. Bayangkanlah kalau bagaimana seorang wakil ayat atau seorang menteri besar tiba-tiba jadi peminta sedekah. Maka lebih kurang kalau tidak silap selama 2 tahun dia menjadi peminta sedekah. Setelah 2 tahun, mana ditambah lagi 2 tahun lebih dia jadi peminta sedekah. Akhirnya Syekh Junaid berkata, apa yang kamu rasa sekarang? Aku merasa diriku sangat hina. Sangat hina. Setelah dia mengatakan, dia kata tidak ada orang yang paling hina atas dunia kecuali diri aku, katanya. Dan aku merasa aku hina dengan makhluk, aku hina dengan Allah Ta'ala. Terasa sangat hina. Kalau dengan makhluk dah rasa terhina, dengan Allah lagi rasa terhina. Lalu Imam Junaid Baghdadi kata, kalau begitu barulah kamu ini bermulalah pengajian kamu, baru start belajar. Selama beberapa lama Allah Ta'ala muliakan Syekh Junaid Al-Imam Shibli menjadi satu orang wali besar, ulama yang hebat. Dan setiap kata-kata dia menyentuh hati kerana ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu. Ini Imam Shibli. Dia telah menghinakan dirinya, Allah muliakan dia. Jadi ramai orang terpesona, kadang-kadang tidak menyedari. Dia merasa dirinya mulia, sedangkan dirinya duduk dalam kehinaan. Dia rasa je dirinya mulia, sedangkan dirinya dia duduk dalam. Maknanya apa? Ingat, barang siapa yang merasa dirinya ada kemuliaan, maka disitulah dia dalam kehinaan. Barang siapa yang merasakan dirinya itu ada kehinaan, dirinya itu hina, di situ ada kemuliaan. Dan barang siapa yang merasa dirinya mulia, maka dia itu adalah hina. Jadi batu ada satu orang wali Allah menyatakan, dia pesan pada anak dia, wahai anakku, kamu duduk atas muka dunia, jangan kamu merasakan bahawa kamu lebih mulia pada orang lain, tapi rasakan dirimu orang lain lebih mulia daripada kamu. Ini pesanan sang wali Allah terhadap anak dia. Baik, itulah ajaran tasawuf. Bila ajaran sufi, ajaran tasawuf, ajaran yang tidak merasa diri kita hebat, ajaran yang tidak merasa diri kita lebih baik. Tak apa, orang lain lebih hebat itu milik dia, dan itulah yang lebih baik. Kita lebih suka orang lain lebih hebat daripada kita. Jangan kita fikir kita nak kita lebih hebat.
Kita tidak mencari kehebatan, kita tidak mencari kemuliaan. Adapun kehebatan, kemuliaan itu Allah yang memberi. Orang yang dekat dengan Allah, bila Allah memberi kemuliaan, Allah memberi kehebatan, dia tetap rasa dia tidak hebat, dia tidak dia tidak rasa dia mulia, walaupun orang memuliakan dia. Ini orang yang sudah duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu guru mulia kita Allamah Habib Umar. Allamah Habib Umar ini satu hari, Ustaz cerita tentang Habib Umar. Satu hari ada satu orang datang jumpa Habib Umar. Cerita ini tidak ada lagi orang sebar rasanya. Datang satu orang melihat keadaan Habib Umar, kan. Jadi mereka tengok Habib Umar pakaian dia jubah 2 lapis, serban hebat, pakaian dia hebat. Maka orang menyangka, oh ini pakaian mahal. Tengok kenderaan dia pula. Tengok kenderaan dia, tengok rumah dia. Lalu datang satu orang, dia kata, Umar, yang ni Habib Umar lah. Mungkin sama-sama Habib mungkin, ataupun asal Syekh. Dia kata, Habib Umar, kamu ni dunia banyak, dia kata. Dia kata pada Habib Umar. Habib Umar tersenyum, lalu mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana menasihati saya. Dan Habib Umar tidak marah, tidak kata apa-apa. Walaupun orang tengok orang ni sudah tidak ada adab kata begitu pada Habib, bahkan Habib ucap terima kasih dan gembira dengan nasihat tadi. Apa yang berlaku pada Allamah Habib Umar? Diceritakan bahawa malam itu beliau menangis sampai pagi. Beliau menangis sampai pagi. Ketika itu abangnya, almarhum abangnya Habib Ali Masyhur, abangnya masa itu ada lagi, dan memberitahu apa yang berlaku pada anakku ni adik dia, Habib Umar. Apa yang berlaku pada Habib Umar? Kata Habib Ali Masyhur, semalam ada orang mengatakan Habib Umar ini cinta dunia, dia ini cinta dunia, sehingga kan Habib Umar ni tidak tidur malam, menangis sampai ke pagi. Jadi menangis sampai ke pagi. Selepas daripada itu diuji oleh Allah Ta'ala, kenderaan Habib Umar itu hilang. Hilang, kena curi dia orang. Bila kena curi, Habib Umar tak kisah kenderaan dia. Akhirnya datanglah syurta, datanglah polis nak siasat, datang jumpa Habib. Maka bila datang jumpa Habib, polis itu tanya, kenderaan kamu ini warna apa? Nombor kereta kamu? Habib Umar menyatakan, sebenarnya aku pun tidak tahu kenderaan aku ini hilang. Bagiku hilang tidak hilang samanya. Kenderaan aku yang hilang tu sebenarnya aku pun tak tahu warna apa, dan aku pun tak tahu nombor pelik kereta aku. Aku pun tidak tahu nombor pelik kereta aku. Polis itu kata apa? Polis itu kata, hairan manusia. Hairan manusia. Yang ada juga manusia, dia ada kenderaan, dia tak tahu kereta di warna apa, tidak tu. Tidak ada tu. Dia tak tahu nombor kereta apa, warna kereta pun dia tidak tahu. Kata Habib Ali Masyhur. Orang mengatakan beliau cinta dunia, sedangkan dalam hatinya sudah tidak ada dunia. Maka sifat dia, walaupun keadaan macam itu pun, dia tetap macam dia tidak ada apa-apa. Jadi kita ambil contoh sahaja, kita cerita yang baik macam ni. Kita kalau ada kenderaan, bukan kata warna kereta, nombor kereta, habis. Maknanya siap bagi tahu kereta kita lebih baik pada orang lain dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan macam tu, orang yang sudah dekat dengan Allah, hati mereka tidak berpegang dengan apa yang diberi kemuliaan, diberi, hati mereka tidak pegang. Hati mereka tetap istiqamah di dalam hina, fakir dan seumpamanya. Inilah orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Inilah sifat orang yang kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dikatakan lagi, tahaqqaqa bi ajzika yamudduka bi qudratihi. Tahqiqkan olehmu lemahmu, nascaya ditolong engkau dengan kudratnya. Kamu pastikan kamu benar-benar merasa diri kamu lemah, maka Allah tolong kamu dengan kudrat Allah. Hingga tiada kuasa seorang daripada wujud mendirikan akan dikau, sehingga tiada kuasa kamu dapat merasakan bahawa tiada kuasa yang dapat menolong kamu kecuali Allah.
kecuali Allah Ta'ala. Selagi mana ada pergantungan kepada orang lain, maka selagi itulah kamu tidak akan dapat pertolongan Allah Ta'ala. Maka jika berbuat ia nescaya binasa. Kalau dia merasa ada orang lain lagi selain pada Allah yang boleh bantu dia, oh kamu tak ada tolong aku, matilah aku. Oh orang lain lari pulau saya, habislah perniagaan saya. Allah berlaku macam ni, saya nak makan apa? Jadi hilang pergantungan dengan Allah Ta'ala. Kalau begitu hidup kamu binasa. Hidup binasa. Sebab itu kalau kita ni, kalau boleh jangan bergantung sangat dengan zahir. Kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Zahir kita pegang juga. Janganlah sakit tak makan ubat, pegang. Tetapi kedekatan kita dengan Allah itulah paling utama. Pergantungan kita dengan Allah Ta'ala itu paling utama. Maka binasalah ia pada ketika itu. Dan barang siapa berkehendak ia kepada Allah, dan dihinakan kannya kepadanya, dia hinakan dirinya kepada Allah, nescaya kayalah ia. Siapakah orang yang kaya? Orang yang kaya adalah orang yang merasa hina dia di hadapan Allah. Dia berkehendak pada Allah, dia merasa dirinya hina. Maka Allah kayakan dia. Dan barang siapa yang kaya ia dengan duduk, nescaya lari ia dengan tiap-tiap, kaya ia dengan duduk, nescaya lari ia daripada tiap-tiap sesuatu. Dengan zauk, maknanya zauk ni rasa. Siapa yang sudah kaya dia sudah merasa dia dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak mahu lagi yang selain daripada Allah. Dah duduk dengan Allah, sudah tidak mahu lagi. Jadi di sini ada kisah orang sini, jadi ada satu orang ulama di sini. Beliau mengajar hidup dia miskin saja, Datang orang Britain datang sini, dia belajar dengan Syekh ini. Bila belajar dengan Syekh ini, lalu orang Britain yang kaya ini tengok, kesiannya Syekh ini, hidup dia susah, tapi dia ulama besar, alim. Lalu Syekh tu kata, bagaimana kalau kamu datang ke negara saya, kamu mengajar saya akan bayar Syekh dengan duit yang banyak bagi pada Syekh. Syekh kata, cukuplah. Aku sudah cukup dengan tawaran Allah Ta'ala yang memberi pada aku daripada segala tawaran manusia. Maka dia tolak. Kenapa? Sudah cukup dengan apa yang ada dengan Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya dia kaya, walaupun dia tidak ada harta banyak. Sebab apa? Dia duduk dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang kaya macam ni kita tak faham kadang-kadang. Kita faham kaya ni orang ada duit, harta banyak. Padahal orang yang kaya dengan Allah ni, hatta dengan ilmu pun tak lagi. Tetapi dengan apa? Dengan takwa yang ada di dalam hati. Baik. Maka dikatakan bahawa lari ia daripada tiap-tiap sesuatu. Dan barang siapa ada sifatnya iftiqar. Iftiqar ni sifat dia berhajat, rasa fakir, hina, terlebih banyak, nescaya adalah perlihatnya daripada kaya, dan mulia itu terlebih besar. Dan kemuliaan orang yang murid itu dengan sekadar meninggalkan hawanya, iaitu nafsunya. Maka barang siapa menuntut selain sekalian kemuliaan, maka hendaklah ia meninggalkan sekalian itu. Jadi dikatakan bahawa kalaulah seorang itu ada sifat iftiqar, berhajat, terlebih banyak, nescaya adalah diperlihatkan kaya ia dan mulia itu terlebih besar. Jadi kalaulah apa dia ni, seorang itu dia lebih pada berhajat, inginkan kekayaan, dan kekayaan inilah yang paling utama bagi dirinya, ataupun maknanya dia ini mengutamakan keinginan-keinginan dia, maka dia merasakan benda tu yang utama, benda tu yang besar, maka dia kira orang ini maknanya dia masih lagi duduk dalam hawa nafsu, dia tidak akan dapat pertolongan Allah. Atau ke dunia ni benda apa yang utama? Kadang-kadang ada orang yang merasa utama tu dengan kekayaan. Ada orang merasa utama dengan pangkat. Kita kena pangkat kita. Ada orang rasa utama itu dengan apa dia? Dengan kedudukan, pengaruh ramai. Itu semua masih lagi dalam nafsu. Mana dalam nafsu,
yang menyebabkan terhalang dia ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menuntut sekalian kemuliaan, maka hendaklah meninggalkan sekalian. Kalau kamu menuntut sekalian itu, kemuliaan itu, kemuliaan dengan sebab harta, kemuliaan dengan sebab pangkat, dengan sebab nama, pengikut ramai, tinggalkan itu semua, baru dapat pertolongan. Maknanya. Dan lagi, mudduka bihaulihi wa quwwatihi. Tahqiq. Minta maaf ada line putus-putus sikit. Kalau boleh kita nak tengok dulu. Kalau ada soalan, saya nak baca ya soalan. Mungkin internet di sini agak lemah sedikit. Ada soalan daripada Jasni ni, tapi bila Ustaz nak tekan tu jadi tak boleh nak baca. Tak apalah, semulalah. Dan sikit lagi kalau boleh kita baca, boleh ya sikit lagi. Tahaqqaqa bi dha'fika yamuduka bihaulihi wa quwwatihi. Tahqiqkan olehmu akan dhaif kamu, lemah kamu, nasai ditolong kau dengan upayanya dan kuahnya. Kamu benar-benar rasa lemah, nanti Allah Ta'ala tolong dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah hingga diputuskan engkau tiap-tiap sesuatu. Kerana engkau lihatkan dirimu daripada tiap-tiap sesuatu. Maka apabila kamu rasakan kamu dhaif, kamu benar-benar dhaif, maka diberi pertolongan oleh Allah. Dan demikianlah apabila telah tahqiq engkau di dalam fakir, kamu ditolong engkau pada yang kaya. Bila kamu benar-benar rasa fakir, Allah Ta'ala akan jadikan kamu kaya. Kaya ni ada dua, satu kaya harta, satu kaya hati. Yang kaya yang dikehendakilah kaya hati. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila tahqiq salah satu daripadanya itu, nascaya melazimkan tahqiq pada sekaliannya. Dan hasil salah satu itu tahqiqlah bagimu sekaliannya. Sama ada kamu ini merasa fakir, hina dan seumpamanya, maka akan membawa kamu ini dapat pertolongan Allah. Sama ada rasa hina ke, rasa fakir ke, akan dapat pertolongan Allah. Dan kata Syekh Zakaria radhiyallahu anhu, syarat orang yang ada mulianya pada Allah Ta'ala itu, macam mana syarat dia mulia? Bahawa bertambah-tambah dalam taat dia, taatnya, kehinaannya. Seperti hal segala orang yang hampir kepada hadratnya. Semakin dia bertambah taat, semakin merasa hina pada Allah. Maknanya. Dan bertambah-tambah taatnya, kalaulah semakin bertambah taat, bertambah takaburnya, maka itu adalah orang yang jauh daripada Allah. Semakin dia taat, semakin dia rasa hina dengan Allah, maka itu dikatakan orang yang dekat dengan Allah. Tetapi semakin dia taat, semakin sombong dia, maka itu adalah orang jauh dengan Allah. Maka kata setengah orang yang sufi, bahawasanya barang siapa tiada mengenal ia di dalam kedua negeri lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada memandang ia serta Allah lain daripada Allah Ta'ala, nascaya dihinakan baginya tiap-tiap sesuatu, dan tiada dihinakan ia oleh sesuatu, dan diperintahkannya atas tiap-tiap sesuatu, dan tiada diperintah atasnya oleh sesuatu. Kalaulah seseorang itu dia lebih memuliakan lain daripada Allah, maka Allah tidak akan muliakan dia. Maka dia hendaklah mengikut sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasilnya bagi tiap-tiap orang yang telah tahqiq kepada sifatnya yang lemah atau fakir atau hina hingga lain daripada yang demikian itu, serta diketahuinya dengan tahqiq kesempurnaan sifat Tuhannya dan lawannya sifat itu, iaitu Qadir, Ghaniyun, Azizun, nascaya dinaungi akan dia. Artinya dipakai dengan pakaian, dipakai dengan pakaian daripada cahaya segala sifat itu, hingga jadilah ia tahqiq dengan tahqiq la haula wala. Jadi dengan arti kata, apabila seseorang itu sudah benar-benar duduk dalam dirinya, apa dia pakai hina, dhaif, lemah, dan memegang lawan pada empat sifat tadi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha maknanya kaya,
mulia, berkuasa dan seumpamanya tadi, maka dia ini duduk di dalam akan rasa tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah, dan dia ini akan duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan sentiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sifat-sifat yang perlu ada kepada kita, sifat kehinaan terhadap Allah, rasa hina, doa dan seumpamanya. Jadi dengan itu akan mendapat pertolongan Allah. Maka orang yang nak dapat pertolongan Allah dengan ilmu ni, bukan dengan pujian orang, dia ceramah sedap, dah. Bukan dengan pengikut ramai, tidak. Tapi dengan merasa tidak ada apa-apa. Semuanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita para jemaah, kita bila mendapat sesuatu nikmat ibadah, kita kembalikan kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah menolong kita dalam melakukan amal. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas gangguan lain, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kemudian ustaz ada nak jawab soalan tapi tak nak baca. Kenapa tak nak baca? Bila kita tekan saja, ia jadi lari. Jadi insya-Allah lain kali kalau kita jawab. Kemudian yang keduanya, insya-Allah pesanan ustaz, banyakkan berzikir pada Allah, dan kita nak akhir dah bulan Rajab, masuk bulan Syaban. Dan mohon pada Allah agar Allah memberi kita dapat beribadat di bulan Syaban, dan juga sampaikan kita di bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah. Dan Ustaz ucap terima kasih mana-mana yang doakan kepada adik ipar Ustaz, dan juga terima kasih juga doakan Ustaz. Kaki sudah buang cabalutan tapi tak boleh berlari lagi, tak berlari lagi. Jadi sekadar itu saja. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, dan kalau ada tidak faham, rujuk pada orang lain. Adapun kalau ustaz salah menyampaikan, ustaz akan bertaubat, minta ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi sekadar ini saja, ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq.